itu dia. Tapi Nabi ada cutjin dia, Nabi ada sikap dia, dan Nabi itu adalah bijak, diakui oleh orang Quraisy, oleh kaum dia pada masa itu. Kita ketahui ini. Yang kedua dari segi keimanan. Yang pertamanya kita yakin di atas iffah Rasulullah SAW dan amanahnya, dan baginda dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara-perkara keburukan. Kita yakin Nabi itu ada iffah, maknanya dia jaga kehormatan diri dia, dia jaga kebersihan diri dia tu, dan dia tu adalah amanah. Dan satu lagi kita yakin kata Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jaga, Allah kontrol pada awal lagi dah, pada masa muda lagi, supaya tidak pergi pada perkara yang tak molek. Yang kedua, yakin di atas benar dan baik pada setiap perkara yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin dan benar apa Nabi wayak itu adalah kita yakin itu benar. Hak Nabi cerita pada kita dan Nabi sampaikan kepada kita. Inilah keyakinan yang kita akan tanam. Dari segi pelaksanaan pula, di segi pak petibat kita nak patut kita buatnya. Satu, hendaklah sentiasa menjaga diri daripada terjerumus ke dalam perkara-perkara maksiat. Kita nak jaga diri kita. Sebagaimana Nabi itu dijaga diri dia oleh Allah Ta'ala daripada terjerumus, jeluh masuk dalam maksiat. Kita juga kena jaga diri kita daripada benda-benda yang maksiat. Yang kedua, hendaklah jujur dan amanah dalam segala urusan dan pekerjaan. Kita tu ada jujur, ada amanah, benar, betul, tak ada kelang, tak ada hilap dalam segala kerja kita. Betul, benar, hati kita benar, perkataan kita benar, dan perbuatan kita pun benar. Inilah kehendakinya daripada kita sekalian. Yang ketiga, dikehendaki ada sesuatu kerja tangan bagi setiap orang, dan ketiadaan malu pada melakukan apa-apa kerja yang halal. Sebagaimana kita belajar sirah ni, Nabi itu adalah kerja, maka dikehendaki pada kita ni ada kerja tangan masing-masing. Ada pandai masing-masing, kerja tangan, kerja perlu sendiri masing-masing, dan tak malu daripada nak kerja benda halal. Apa benda halal, berjual ke, apa dia buat makan ke, menyocok tanah ke apa ke, benda halal tu jangan malu. Ada kerja kita masing-masing. Sebagai Nabi itu ada kerja, pihak kambing dan sebagainya. Sebagaimana kita akan tahu. Itulah kaum muslimin dan muslimat hubungan dengan matlamat pembelajaran kita belajar kini sampai situ, kita tergambar dan kita nampak sebagaimana yang diceritakan tadi. Marilah kita masuk dalam fakta sejarah. Hidup remaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup remaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup wairun dia. Lah mana Nabi hidup dalam masa muda dia. Kita belajar maridah 2-3-4 nuktah maridah hubungan dengan fakta sejarah Nabi. Hari ini masuk dalam nuktah yang kelima, ialah bekerja dengan mendapat upahan. Nabi kerja dengan dapat upah. Nabi pun jadi kerja jadi anak kali orang. Supaya anak kali maka boleh upah ni. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peringkat awal masa remajanya pernah bekerja sebagai pengembala kambing bagi penduduk Mekah dengan mendapat sedikit upah sahaja di atas kerja itu. Jadi riwayat Nabi kita ni pada peringkat awal muda dia, masa wairun dia ni adalah maka upah pera kambing. Maka upah pera kambing. Jadi dapati Nabi itu dia tak jadi Nabi lagi pada masa tu. Jadi orang biasalah, orang biasa. Jadi bila pemuda ni dia tak ada dapat asal apa itu ni, ya kerja orang upah dia. Dia mau upah pun tak tahu kata dia nak jadi Nabi, tak tahu. Orang samada, kata samada masa ni. Tu orang biasa. Jadi Nabi ni pada awal remaja dianya adalah dia tu
bekerja sebagai penggembala kambing, pera kambing, jadi gembala kambing bagi penduduk Mekah, dengan mendapat sedikit upah sahaja di atas kerja itu. Upah sikit ya, tak banyak leh, tapi dia pera kambing. Tu ya. Masya-Allah. Sebagaimana dicerita oleh baginda sendiri dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, Nabi mesti ada cerita. Ni dia. Nabi kata, "Ma min nabiyyin illa qad ra'al ghanam." Qalu, "Wa anta ya Rasulullah?" Qala, "Wa ana." Masya-Allah. Ni cara didik ke Allah. Didik ke Allah kepada setiap nabi, setiap rasul tu ni hijau mula-mula. Tu ya. Ma min nabiyyin illa qad ra'al ghanam. Nabi kata. Qalu, "Wa anta ya Rasulullah?" Qala, "Wa ana." Maksudnya tidak ada seorang nabi melainkan dia pernah menggembala kambing. Nabi kata tidak ada seorang nabi yang Allah utus dulu lagi dah melainkannya dia pera kambing. Setiap orang nabi tu pera kambing. Masya-Allah. Maknanya kambing ni kalau pera tak kena dia makan orang. Kacau dia mau dia makan, waktu orang dia mau dia makan dan sebagainya. Kalaulah tak bela molek dia. Pas kambing biasanya orang harap ni pera bukan sikit, seorang tua dia. Banyak ekor kambing. Jadi pera kambing itu dia lepas. Lepas tapi dia jaga. Tak supaya kita lah ni lah lepas tak jaga, dia makan orang habis. Lepas le anak dia mau pun masuk, le kedai dia mau pun masuk. Le rumah dia mau masuk. Kacau turun ke tepi pagar tak kira dah tu. Hak ni buat kita pera. Ni salah benar macam ni. Jadi tak sapalah apa dia matlamat pera kambing itu adalah untuk nak tengok kata seorang tu lah mana dia tu akan jaga. Akan utuskan seorang jadi nabi, dia akan jaga ke umat dia, akan tengok umat dia. Maka terah dulu pera kambing tengok dulu, nak jaga sampai mana kambing. Dia. Jadi dengan itulah Allah tu asuh dan terbiah semua nabi dia tu dengan pera kambing. Masya-Allah. Nabi kata tidak ada seorang nabi melainkan dia pernah menggembala kambing. Tak ada seorang nabi melainkan pera kambing lah. Para sahabat bertanya, dan engkau juga wahai Rasulullah, mung supaya juga ya Rasulullah? Jawab baginda, ya aku juga. Aku pera kambing juga. Dia. Nabi pera kambing. Masya-Allah. Itu satu riwayat, dan dalam riwayat yang lain baginda bersabda dalam apa kata, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Maksudnya Allah tidak mengutuskan seorang nabi melainkan dia memelihara kambing. Tidak ada seorang nabi yang Allah utus melainkan pera kambing lah. Itulah tugas pertama. Nak teh tengok, nak terah tengok. Pandai bela kedak. Kalau pandai bela kambing, bolehlah bela umat dia. Itu dia. Tengok sini payah juga kita lah ni tak. Para doa kita ni, tak ada pasal pera kambing. Kalau pera pun lepas. Makan orang. Nampak tak jalan ke situ. Tak kena mana tu. Jadi Nabi kata Allah tidak mengutuskan seorang nabi melainkan dia memelihara kambing. Lalu para sahabat bertanya, dan engkau juga ya Rasulullah? Jawab baginda, ya. Nabi kata, ya. Tanya, mu juga Rasulullah pihak kami juga? Nabi kata, ya. Aku juga pernah memelihara kambing bagi ahli Mekah dengan upah yang sedikit. Ada pun rakyat dia upah sikit ke pihak kambing. Tapi upah sikit tak apa upah sikit pun. Tu. Nabi pihak. Maknanya masa muda Nabi tu Nabi hijrah. Nabi hijrah. Tak ada duk jalan sepak debu dengan tak ada hijrah dak. Nabi hijrah masa muda dia. Dalam kalangan pemuda-pemuda Mekah tu Nabi hijrah. Pak pemuda tu cara dia. Nabi ni hijrah pihak kambing. Tu je. Jadi bukan duk suka dengan tidak ada hijrah dak. Itulah dalam tahap pertama bagi hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa remaja dia.
Mana masa muda dia, masa wairun dia. Wairun ni kena ambil berat sini ni. Puak-puak wairun ni maknanya patutlah ambil pengajaran daripada Nabi ni. Nabi masa muda apa kerja. Maka puak wairun pun kerja. Ikut nak kerja. Asal benda halal tu kerjalah. Nak jual air batu, jual aiskrim, jual teh, jual kapal, ikhlas pun ikutlah. Ada. Dia masakan benda tu adalah benda halal. Itu dia. Jangan duduk melanggar hak orang. Ada. Benda halal lagi. Ikut kemampuan kita tu boleh kerja cara mana. Yang keenam, kemudian setelah umurnya 25 tahun, baginda menjalankan urusan perniagaan bagi Khadijah binti Khuwailid dengan upahan yang ditunainya oleh Khadijah radhiyallahu anha. Ni bila dia tu umur sampai 25 tahun. Masa umur belah 20 apa ni, duk pera kambing ni. Lepas tu sampai umur 25 ni berniaga pula dah. Masya-Allah ni. Makna pera kambing, lepas tu berniaga. Pera menate, pesut sat ni. Lepas tu berniaga, kan kah ada. Setelah umur 25 tahun, baginda menjalankan urusan perniagaan, jalan berniaga, buat urusan kita akan berniaga bagi Khadijah binti Khuwailid ini. Dengan upahan yang ditunainya oleh Khadijah radhiyallahu anha. Dengan upah yang mana kerja bagi pada dialah yang sesuai, dan Nabi ini kerja pula berganda pula bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab amanah yang mana daripada Nabi itu. Itulah ayat terhijau Nabi pada masa muda. Masya-Allah. Jadi pemuda-pemuda lain ni pun tengoklah ada. Hijau mula-mula gapo tak hijau. Kalau tak hijau gapo tu ya tak ya menak. Tak tahu kata nak buat gapo. Hatta jual ni pun kalau tak mula jual dia yang menak, tak tahu kata nak buat gapo. Bila jual tu ya kembali, ya beri otak dia dalam masalah nak peluahkan, nak majukan perniagaan dia tu, dah jual dia tu. Itulah gapo dia pun dia daripada mula. Ku cocok tani pun supaya juga ku tak biasa nani, tak tahu kata nak buat lagu mana. Buat tani tahu cara gitu, cara gini sebagainya. Itu dia. Ya semua tu adalah kena mula. Menanuk pun tak biasa menanuk tak. Tak masak. Wek emang tak masak, wek emang je lembek. Ya. Lain itu mudah sikit dah menanuk terbakar gas. Kalau pakai kayu api sebah itu, kau tak ada siuk, cuh api tak hidup lagi. Ini. Itu je kena mula. Maka Nabi adalah yang mula kerjanya dengan pera kambing. Lepas tu dia tu pergi pada berniaga. Yang ketujuh, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyertai bersama kawan-kawannya sebaya dengannya daripada pemuda-pemuda Mekah di dalam permainan-permainan mereka yang melalaikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjaganya daripada terjerumus ke dalam lembah yang demikian. Jadi hak ni pesing kesukaan Wairun. Sukaan Wairun. Nabi ni duduk dalam umur Wairun tu, Nabi adalah tidak pernah menyertai bersama kawan-kawan yang sebaya dengannya daripada pemuda-pemuda Mekah di dalam permainan-permainan yang permainan mereka yang melalaikan. Nabi tak pernah bersama dengan kawan-kawan sebaya dengan pokok Wairun dengan dia tu dia suka dengan permainan yang melalaikan. Gapo benda yang melalaikan, perkara yang disia-sia tu, Nabi tu tak pernah bersama dengan pemuda-pemuda. Pokok Wairun tu ada darah mana misalkan kepala ni kah? Nak ada apa dia dontri di mana kah? Pakak beli teket tak kira dah. Tak cukup teket etik lah ni. Itu dia. Jadi Nabi pada masa Nabi tu puak-puak Wairun tu adalah mereka tu ada pak kesukaan dia. Nabi tak pernah ikuti. Tak pernah bersama dengan mereka tu. Walaupun dia tu duduk dalam keadaan jahiliyah. Masa jahiliyah belaka tu, nak kira tu. Nabi tu Wairun lagi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjaganya daripada terjerumus ke dalam lembah yang demikian. Ini adalah Allah jaga. Allah tak berasa.
Kita berasa nak ikut ti, berasa tak kena, berasa tak suka. Dia mau gigi, dia mau. Dia tak gi. Dia. Banyak buku-buku sejarah menyebutkan, banyak buku sejarah ada menyatakan bahwasanya pada masa remajanya baginda terdengar ada banyak pada pesta perkahwinan di pada sebuah rumah bagi ahli Mekah. Jadi dalam buku sejarah ada cerita, banyaklah cerita-cerita dalam sejarah tu. Kata Nabi pada masa muda dia tu, dia ada dengar ada pesta, ada keramaian lah, ada keramaian perkahwinan. Jadi bila perkahwinan arak ni, dia ada berdecok, ada bergendai, ada gapo lah. Dia perkahwinan arak. Rumah kita dulu tak ada. Ya ada mak yung. Mak yung jalan tu. Mak yung dapat kita dulu tak? Mak yung. Jadi hak arak ni pun dia ada keramaian dianya. Ada berdecok, ada menyanyi, ada gong gendai dan sebagainya. Nabi dengar kata ada sebuah rumah, ada pesta, ada keramaian lagu tu, lalu baginda ingin menyaksinya, berasa nak pergi, berasa nak pergi tengok. Ya wairun, lah mana wairun, dia berasa supaya wairun ramai-ramai lah. Lepas tu dia pergi sekoti, pergi masa dia belum main pun lagi, dia tak ada berdecok, tak apa lagi, dia pergi. Maka dengan tiba-tibanya Allah campakkan rasa mengantuk ke atasnya, lalu baginda tertidur lena. Ini Tuhan jaga. Dia pergi sekoti, tapi belum dia mau main lagi tu dia tu mengantuk tidur. Tidur. Dia. Dan tidak menggerakkan baginda melainkan panas matahari. Pagi esok nak jaga, panas hari jaga. Dia. Tidur sungguh, tidur nyenyok tak khabar tidur. Cara dia mau cara demo tu, dia cara dia tidur ni. Duduk situ juga. Duduk tunggu di panggung tu. Jaga. Demo tak gerak dia. Jadi Tuhan jaga. Puak-puak werungan dia pun tak gerak dia juga. Tuhan tak tapak hati dia mau gerak. Dia pun tak jaga. Jadi itulah maknanya ini dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nuayat Allah jagakan Nabi itu daripada terjerumus ke lembah keburukan tu semenjak muda dia lagi. Itu dia. Yang ke-8, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyertai kaumnya pada upacara penyembahan berhala dan juga tidak pernah makan sesuatu daging sembelihan yang dikemukakan kepada berhala-berhala itu. Nabi tidak pernah menyertai, tak pernah ikut sama kaum dia dalam upacara sembah berhala. Dia tak biasa masuk piti demo. Dia mula sembah berhala piti demo. Nabi tak biasa masuk. Duduk dalam kalangan jahiliyah tu pun Nabi tak masuk. Itu dia. Dan juga tidak pernah makan sesuatu daging sembelihan yang dikemukakan pada berhala itu. Daging sembelihan dia mau apa dia? Dia panggil apa? Jamu. Tempat kita jamu, panggil ayam. Panggil ayam kita jamu sokong tu. Sembelih daging, sembelih kambing ke apa, pergi tawai kepada berhala tu. Nabi tak pernah makan. Nabi tak pernah makan. Dia. Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang sekian. Bila kita sungguh, kita sapan ketah kata kemuka daging untuk berhala ni adalah Nabi tak pernah makan. Dan dalam syariat pun tak boleh. Ayat tadi syariat Nabi Muhammad ni tak boleh kalau kita sembelih itu untuk nak jamu benda-benda tu. Ayah panggil tempat kita. Ayah panggil tempat kita. Dia nak buat gapo? Dia panggil untuk gapo?
nak sanggung gapo, nak pelepah gapo, otok gotu tak boleh makan tu. Walaupun bismillah. Kerana dia buat tu semula otok mungkin lain dah. Otok jamu untuk nenek, otok jamu untuk panjang, untuk pandok, untuk besar, untuk pendek. Misalnya, nak pelepah hak mari duk goda anak-anak cucu ni. Maka semulalah ayah panggil, baca bismillah berjuruh, untuk lebar semula, kata, ayah tu tak boleh makan. Haram makan ayah tu. Kata, tu dia. Kerana semula untuk benda lain dah. Tak halal nak makan. Barang suci asal tapi gi buat tak kena cara dia tu jadi haram. Nauzubillah min zalik. Tempat kita tak ada dah, kali kalau ada sikit-sikit dah ni. Itulah ayat tu keadaan muda Nabi masa wairun dia tu, dia tak biasa semua berhala. Dia tak biasa makan bagi dia menurut jamu berhala tu. Tu. Ini benda ganjil ni. Benda pelik ni. Dalam keadaan masyarakat penuh lagu tu, dia sangat dak. Lepas tu pesing tak sembah berhala ni, Nabi sendiri ada juga beberapa sahabat pun pesing tak sembah berhala pun ada juga. Jadi maknanya ada jiwa tak terima. Tak terima sembah berhala tu. Begitu juga tidak pernah meminum arak. Masya-Allah. Arak tak sebar pada masa jahiliah ni. Tamada ya arak ni, supaya tempat kita lah ni, tamada ya arak tu. Jadi Nabi tak pernah minum arak, walaupun keadaan tu merebak benda tu. Tempat kita ni duk lari araknya, apa dia? Dem dah memang cup tu ya. Minum, lepas tu tak buat kereta. Minum boleh lah, jangan bawa. Sisi itu sisi falsafah demo. Sisi falsafah kita orang Islam ni tak boleh minum mula dah. Tak ada dim dah. Baginda juga tidak pernah meminum arak. Nabi tak pernah minum arak. Tidak pernah memain judi. Tak pernah main judi. Ini mana benda tak sebar masa jahiliah ni. Dan tidak pernah diketahui daripadanya kata-kata buruk. Hatta kecek buruk, kecek benda tak molek tu, Nabi tak pernah kecek benda tak molek. Dan tidak pernah diketahui daripadanya, tak biasa tahulah kata Nabi tu kata-kata buruk dan tidak sunnah, kata ayat tak molek, tak sunnah, tak patut tu, tak biasa dengar Nabi kecek benda tak molek. Dan kata-kata kasar ia keluar daripadanya. Tak ada biasa dengar kata-kata kasar keluar daripada mulut-mulut Nabi. Ini benda pelik belaka ni. Benda pelik belaka. Benda yang orang tu kena belaka bersifat benda lagu ni. Tapi segi patibat tu manusia nak buat tak boleh. Tak berjudi, tak minum arak, tak kecek karuk, tak kecek kasar apa. Sifat ni sifat orang kena belaka. Orang Islam pun kena, orang bukan Islam pun kena. Tapi segi patibat tu dia bukan mudah juga. Jadi bila Nabi seorang dia dapat sifat lagu ni, maka dia kemuncul lah. Nampaklah. Kata seorang ni begini sifatnya. Dengan itu, maka 9, baginda sallallahu alaihi wasallam terkenal semenjak berakil balik sebagai seorang yang berfikiran tajam dan berpandangan baik lagi murni. Ini dia. Jadi bila tak serupa dengan amal-amal tu, dia timbul benda hak molek dia. Jadi terkenal Nabi ni semenjak dia berakil balik sebagai seorang yang berfikiran tajam. Orang kenal atas Nabi ni orang bijak, berfikiran tajam, nampak jauh Nabi ni. Dan berpandangan baik lagi murni, fikiran molek, bersih pula. Tak ada fikiran yang buruk, fikiran jahat-jahat tak, fikiran molek. Terkenal Nabi lagu tu. Segi akhlak pun terkenal Nabi tu seorang yang amanah, seorang yang amin. Masya Allah. Ini sejarah Nabi pada masa hidup dia, pada masa muda lagi. Di dalam peristiwa meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya di Kaabah adalah bukti yang nyata dan jelas di atas jadi bagian. Ini nak ayat kata Nabi itu bijak pada masa muda lagi itu. Buktinya
Alasannya ialah peristiwa Hajar Aswad. Peristiwa meletakkan Hajar Aswad di tempat asalnya di Kaabah. Sebagaimana akan kita tengok sejarah ni. Lah mana peristiwa kejadian yang berlaku hubungan dengan Hajar Aswad dan Nabi itu bijaknya dapat menyelesaikan problem yang berlaku dalam kalangan kaum dia. Katanya, sesungguhnya Kaabah diserang banjir sehingga runtuh dindingnya. Ini ayat sejarah. Ayat Nabi Sapa Cuk kata Nabi itu bijak. Ceritanya, sesungguhnya Kaabah diserang banjir. Kaabah tu diserang oleh air bah besar. Air bah. Sehingga runtuh dindingnya. Dinding Kaabah runtuh. Kaabah ni ada pada masa Nabi Ibrahim lagi no. Lepas tu dah ada berpanjang mari beberapa nabi mari pun Kaabah dah ada situlah. Jadi kebetulannya pada masa Nabi kita ni utuh Kaabah tu. Yalah dia susun dengan batu, susun dengan batu. Lepas tu biasanya pada masa dulu seming tak ada. Dia pakai selut liak ke apa, jadi untuk kemah lekat batu tu. Jadi satu ketikanya adalah banjir bah besar hingga runtuh dinding Baitullah tu. Lalu penduduk bersetuju untuk meruntuhnya dan membaharui binaannya. Jadi bila dinding yang runtuh dah tu, jadi penduduk Mekah, ahli Mekah setuju untuk nak putus semua, lepas tu nak bina baru dan membaharui binaannya. Jadi nak bina baru. Dia putus hak dulu kerana dia utuh dah dinding utuh sebelah ni tengah bah. Jadi pakak setuju belaka kita putus semua, kita buat semula. Akid ni semula. Lalu mereka melaksanakan rancangan itu. Maka mereka buatlah rancangan itu. Buatlah rancangan untuk bina semula. Putus hak sedia, bina semula. Jadi maka binalah Quraisy akan Kaabah. Sebagai maklumat pada kita sikit, tambahan daripada apa yang mana ada dalam buku kita ni. Jadi Kaabah yang mana ada sekarang ni, kita nampak 4 segi bukan? 4 segi dah. Dia dulu tu, dia bukan 4 segi tu dah. Dia panjang seperti kita ni. Siriam pun pa. Jadi di Hijr Ismail yang mana ada learning tempat likung bulak tu, separuh bulak tu, Hijr Ismail tu. Ni serta daripada Hijr tu Kaabah. Nesta ambil pada dinding Kaabah mari keluar Hijr Ismail ni, nesta tu itu adalah Kaabah lagi. Kaabah lagi. Jadi Quraisy pada masa tu dia tak cukup belanja Dia tak cukup belanja dalam nak bina hak utuh ni tak cukup belanja Maka dia bina sekat 4 segi hak dalam ni. 4 segi hak dalam ni. Jadi Nabi pun bila dia bakal jadi rasul dah ni pun maknanya kekalkan duk lagu itulah supaya ngah Quraisy dulu. Tu dia. Ini serta daripada dinding Kaabah dari Haji Ismail tu pergi ke Haji Ismail, nesta itu adalah Kaabah lagi. Jadi mereka melaksanakan rancangan itu, putus Kaabah tu betul bina semula. Sehingga sampai pada tahap meletakkan Al-Hajar Aswad. Siapa bina siapa cuk hasutai ialah nak letak Hajar Aswad. Hajar Aswad ni batu hitam tu ke? Batu hitam ni asal turun daripada syurga, putih. Lepas tu dihitamkan dia oleh dosa manusia. Oleh dosa anak Adam ni jadi hitam. Maka jadi Hajar Aswad. Siapa cuk ni nak letak Hajar Aswad, maka berlaku perselingkuhan teruk di antara mereka tentang siapakah yang akan mendapat kemuliaan kehormatan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Sini bersisih puak Quraisy.
Siapa dia nak ambil letak Hajar Aswad ni? Orang letak tu adalah mempunyai kehormatan, ada kemuliaan bagi dia. Jadi kabilah mana siapa dia letak? Jadi orang boleh sungguhlah kata kabilah tu letaknya, kabilah ni letaknya. Jadi pakat-pakat nak belakalah. Pakat-pakat nak nama. Pakat-pakat nak nama. Tetap orang letak Hajar Aswad, ada kemuliaan padanya. Siapakah yang akan mendapat kemuliaan ataupun kehormatan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya? Ada bucu siapa letak situ? Maka masing-masing setiap kabilah suku kaum ingin supaya kehormatan itu didapati olehnya. Setiap suku, setiap kabilah tu dia nak. Kabilah ni nak dia, kabilah ni pun nak aku lebih berhak, dia mana pun aku pun nak, anu pun nak. Balah. Ada buat mula-mula hak banyak-banyak dulu bina tak ada apa. Buat sampai cuk sutai hak akhir sekali ni, balah sini. Ini. Perselisihan itu bertambah marak. Kau teruk. Bukan mudah, bukan sikit-sikit dak. Ada. Balah sungguh-sungguh. Sehingga mereka berjanji untuk melakukan peperangan. Kalau itu tak apa siapa menang gitu tak? Siapa gitu lalu mana? Ini, siapa gitu lalu. Itu dia. Nak buat benda baik ni, dia kena musuh siapa perang. Kemudian mereka sama-sama meredai bahawa diputuskan hukuman di antara mereka oleh orang yang mula-mula masuk ke Al-Masjidil Haram melalui pintu Bani Syaibah. Lepas tu adalah kalangan mereka tu cuba nak meredakan. Cuba nak meredakan. Jadi maknanya kalau kita pakat duk balah apa nak perang ni, tak suk ni. Jadi rusak ni adalah orang meredakan benda tu. Kalau itu mereka pun reda sikit. Kalau itu ambil putusan lah. Kalau itu kita ambil putusan. Siapa dia yang nak letak Hajar Aswad, kita ambil putusan. Kemudian mereka sesama meredai bahawa diputuskan hukuman di antara mereka oleh orang yang mula-mula memasuki Al-Masjidil Haram melalui pintu Bani Syaibah. Kalau itu kita ambil putusan. Kita tengok siapa dia masuk Masjidil Haram melalui pintu Bani Syaibah. Dia banyak pintu Masjid Haram, banyak pintu. Pintu Bani Syaibah. Bani Syaibah ni orang pergi anak kunci Kaabah. Bani Syaibah orang pergi anak kunci Kaabah. Ada pintu panggil pintu Bani Syaibah. Kalau itu tengok esok siapa dia mula-mula masuk masjid melalui pintu Bani Syaibah, bukan pintu semua pintu dak. Cucung pintu ni. Pintu Bani Syaibah. Siapa masuk dulu pintu tu, orang itulah kita widya letak Hajar Aswad. Buat kita sabalah Maka mula-mula orang yang mula-mula memasuki pintu tersebut ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul lah. Orang yang mula-mula masuk pintu masjid hari ni ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang dia mau kenal dah Nabi siapa dia. Muhammad siapa dia. Orang hak dia mau duk kena bercakap dah. Ya dia. Amanah dia nya apa dia nya akhlak dia nya bila yang masuk tu maka manakala mereka melihat begina lantas mereka berkata bawa pakat tengok pakat perhati hari tu siapa yang masuk dulu tu. Ya. Jadi Nabi kita masuk dulu. Puan Nabi masuk kata hadzal amin. Pakat tepuklah hadzal amin. Maknanya inilah orang yang dipercayai. Itu dia. Kami rela dengan hukumannya. Pakat setuju dengan hukuman Nabi. Dia. Hukum. Nabi nak hukum lagu mana? Lah ya. Bagi dia ni. Hukumnya. Nak buat lagu mana? Dia. Dia nak letak sendiri kan nak buat lagu mana kan tak apalah pakai serah dia. Puak kita setuju belaka. Masya-Allah. Hadzal amin. Jadi buat Nabi masuk tengok, pakat tepuk belakang dah. Hadzal amin. Ini adalah orang yang dipercayai. Setelah diberita kepada baginda tentang tujuan mereka, Nabi masuk tak tahu apa Nabi tu. Tak tahu kata dia ambil putusan lagu tu. Buat masuk masjid, dia mau rayak.
cerita ke Nabi. Gitu cerita ke Nabi. Kata dia Muhammad setujunya lagu ni. Setelah diberita kepada baginda tentang tujuan mereka, maka baginda cuba menyelesaikan problem dengan perkara yang boleh diredai oleh kesemua pihak yang berselisih. Bila mereka cerita ke Nabi tujuan demo tu, maka Nabi pun cuba dah nak selesaikan masalah ni, masalah problem berlaku ni dengan perkara yang boleh semua pihak tu redha belaka. Nak buat lagu mana, nak semua kabilah tu setuju belaka. Dia perbuatan ni. Payah juga nak kira tu tak. Hajar Aswad ni stokor ya batu. Ada. Lepas tu nak dia motor redha belaka dalam program hak Nabi nak buat ni. Nak buat lagu mana? Caranya ni cara Nabi nak selesai. Nak kata Nabi tu bijak. Ialah baginda menghamparkan selendangnya. Nabi hapa kain selendang dia, kain subel dia lah kata mudah-mudah ada. Nabi hapa ke selendang dia, kain sebar tu. Kemudian baginda mengambil Hajar Aswad dan meletaknya di dalam selendang itu. Lepas tu Nabi ambil Hajar Aswad letak dalam kain tu. Hapa kain, Nabi ambil Hajar Aswad letak dalam kain tu. Dia mau redha lah kau dah hukum Nabi tu. Dia. Kemudian baginda menyuruh setiap kabilah memegang tepi-tepi selendang. Kemudian sama mengangkatnya dan membawanya sehingga sampai ke tempat yang hendak diletaknya. Lepas tu Nabi hafal kain, dia ambil Hajar Aswad letak tengah, lepas tu suruh tiap-tiap kabilah pergi tepi kain. Pergi bucu kain, pakai usung Hajar Aswad lagi. Dia, usung kain tu lah. Keselendang dia tu. Kemudian sama-sama mengangkatnya dan membawanya pakai akak, pakai wagi sehingga sampai ke tempat yang hendak diletaknya. Siapa tempat nak letak? Nak letak dana, dia letak siapa situ. Siapa dia bucu je lah. Bucu Kaabah ni. Setelah sampai di tempatnya, bila sampai tempat tu, maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dan meletaknya di tempat asalnya dengan tangannya sallallahu alaihi wasallam. Siapa tepat Nabi ambil Hajar Aswad pergi bubuh. Dia. Dia mau pakai akik mari, siapa tepat Nabi ambil bubuh. Dia. Ambil letak tepat di bucu Hajar Aswad ni. Dengan cara yang demikian maka mereka semuanya bersetuju dan berpuas hati. Puas hati belaka. Setuju belaka dengan perbuatan Nabi tu. Masya-Allah. Inilah apa dia? Satu perkara yang mana Quraisy dan kaum dia setuju dengan perbuatan Nabi, dia suka dengan perbuatan Nabi, pasal Nabi ni adalah orang yang apa dia bijak, orang yang krebel, orang yang bersungguh, orang yang ada amanah dan sebagainya. Dengan kesempurnaan dan kebijaksanaan akalnya sallallahu alaihi wasallam, Allah dapat menjagakan darah-darah orang Arab daripada tertumpahnya ke bumi sehingga sampai bila masanya yang tidak dapat diketahuinya mereka Allah jua. Jadi dengan bijaksana Nabi saat itu adalah dapat jagakan darah orang Arab itu daripada bertumpah. Kalau tidak tu perailah buat dia. Kalau tak gini tu perai. Dia nak perai dah dia. Dia. Maka mujurlah Nabi ni adalah orang yang boleh menyelesaikan masalah tu, maka selamatlah apa dia mereka itu daripada tertumpah darahnya. Alhamdulillah. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, hubungan dengan apa dia fakta sejarah tentang remaja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat pada masa muda lagi ni. Pada masa muda Nabi lah belaka ni. Daripada pera kambing, daripada menega, daripada selesaikan masalah Hajar Aswad, masalah perselisihan Quraisy tentang Hajar Aswad dan sebagainya. Banyak lagi masalah-masalah di mana Nabi itu adalah orang yang apa dia duk dapat dalam masalah benda baik. Duk dapat tentang masalah benda baik. Maka kalau lagu inilah yang mana dikehendaki kepada pemuda-pemuda daripada dan juga daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bersifat dengan sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, hubungan dengan fakta sejarah yang mana kita dapat pada hari ini, dan insya-Allah semula kita akan masuk pengejaran daripada sirah ni. Bagi bagaimana pengejaran pada sirah ni insya-Allah kita tengok masa akan datang insya-Allah. Ya.
Maka hari ini kita cukup sekat ni dulu hubungan dengan buku ni, dan kita masuk pada hadis 40 sikit hubungan dengan hadis hubungan hidangan ruhi, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang setia, marilah kita ikuti hadis terakhir bagi hadis 40 dalam siri hubungan ruhi. Tajuknya cita dan vision wawasan mukmin. Cita dan vision ataupun wawasan orang mukmin. Cita orang mukmin dan wawasan dia jauh cara mana bagi orang mukmin, kita tengok ada. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza tamanna ahadukum falyaktaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wajal." Masya-Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza tamanna ahadukum falyastakthir fa innama yas'alu rabbahu azza wajal." Hadis dalam silsilah hadis sahihah bagi Albani juzuk 3 muka 263. Maksudnya, apabila bercita-cita seseorang kamu, maka hendaklah ia membanyak-banyaknya, kerana sesungguhnya dia meminta daripada Tuhan azza wajal. Masya-Allah. Bila kita cita-cita angin-angin nak gapo kara, kita cita benda molek tu banyak. Cita bagi boleh kita cita tu cita benda molek lah. Cita benda buruk tu berdosa ya. Kan buat berdosa. Benda hak molek ni bila kita cita gapo Nabi suka fal yastakthir. Wi banyak. Cita tinggi. Wi banyak. Karena sesungguhnya dia meminta daripada Tuhan yang azza wajal. Karena apa kita cita tu kita minta betul Tuhan. Tuhan akan bagi. Betul nak gapo? Kita angin besar-besar. Nak buat gapo? We are besar. Kita tengok dalam intisari ataupun pengajaran hadis ni. Hadis ini mengajarkan sesuatu langkah dalam program hidup, iaitu seseorang hendaklah bercita dan merangka-rangka kerja yang tinggi dan jauh, ada vision, serta semangat bekerja untuk menuju ke peringkat yang baik dan maju dalam kerja. Masya Allah, ini gambar yang jauh. Hadis ini mengajar kita untuk kita buat langkah dalam program hidup. Ialah seseorang itu hendaklah bercita dan merangka-rangka kerja yang tinggi dan jauh. Kita cita dan rangka perkara yang jauh. Biar ada vision tu jauh. Bukan duduk dekat-dekat hak rendah-rendah sikit-sikit dak. Ni nampak besar dah hak kita nak dah. Lepas tu kita bersungguh di sampai situ. Sebagai contoh sebagai contoh negeri yang dekat kita ni, Malaysia, dia letak vision dia nya 20-20 masa Mahathir dulu. 2020 Malaysia akan jadi negara sekian-sekiannya. Teknologinya apanya. Lah ni baru 2015. 5 tahun lagi. Dia letak belum pada 20 tahun lepas lagi. Tahun 2020 Malaysia akan jadi negara maju. Negara sekiannya. Dia letak vision dia. Lepas tu kerja. Hatta budak ngaji bagi ini, hatta nak ngaji bagi itu dan sebagainya, untuk nak sampai tahun 2020 tu Malaysia jadi negara yang maju. Nampak tu tak? Dia. We ada cita nak perkara tu. Bukan ada lemak, kadang kata banyak yang tak pada. Tak, we ada tinggi, we ada besar. Hak ni yang Nabi ajar kita. Cita yang tinggi, cita yang besar. Ada. Pak buat seeng Arab pun supaya juga seeng Arab tu banyak tu. Dia mari cita
Cerita si dia tu nak ke bulan, nak ke bitel sampai ke bulan sebagainya. Tu moyak tu cerita. Negeri Sia ni ada wesen gapo supaya Malaysia. Tak gapo tu. Tam gapo nak gapo. Ada. Tak ada arah, dia tak ada nak cara. Ni. Ya cara hendak balas tak kasut. Hak tu susah. Balas tak kasut. Sebab itulah kita negeri Sia ni ya kalau hundo. Vietnam hendak balas hendak berlawan dengan mo dulu. Kamboja hendak berlawan dengan dulu. Lawan ni padat pe dah. Nak kira tu je tapung hapere dulu tu bukan sikit tu. Lepas tu dia boleh bangkit gitu lepas dak pe dah. Lepas dak pe dah. Negeri Sia ni dia berasa maju dah kita ni. Tapi segi kasar pun kita lepas belakang. Segi gapo pun lepas belakang. Tak tahu dah nak ambil gapo dulu ni. Dan ini. Ini Islam telah mengajarkan umatnya supaya ada visionnya tinggi. Patut daripada kita. Ada. Hadis ini mengajarkan sesuatu langkah dalam program hidup, iaitu seseorang hendaklah bercita dan merangka-rangka kerja yang tinggi dan jauh. Ada vision. Serta semangat bekerja. Serta semangat. Ada semangat kerja. Ada semangat kerja. Bila ada letak dah langkah nak ke mana, kena buat kerja ikut langkah tu. Ada. Tu dia. Untuk menuju ke peringkat yang baik dan maju dalam kerja. Tak letak langkah kerja untuk tujukan siapa hak kita letak tu. Lepas tu dia bekerja tu, dia buka. Kalau kita sini lah, kita hak bodoh-bodoh kita sini, bodoh-bodoh lah. Dulu kita nak kuliah ya. Nak kuliah. Kan tempat kita tu sampai kelas 10 senawi dah. Boleh kuliah tu mujur dah kita. Tepuk dah kita masa tu. Nak boleh kuliah tu bukan mudah. Bukan mudah nak boleh kuliah tu. Beberapa halangan, tak salah ayat dah. Ada. Itu dia. Tapi vision kita ada lah, vision kita tu. Boleh kuliah. Kuliah ni maknanya wityalai ya. Kena pergi sampai mahawityalai, pergi pada jamiah. Jadi jamiah, dia tekad tinggi sikit. Boleh jamiah dah, dulu kita duk apa dia dalam jamiah tu ya ada banyak fakulti. Kita dulu kita ada syariah dengan usuluddin lah. Lepas tu kita buka teknologi. Bukan belum lagi. Kultur adab. Kuliah apa? Kultur ulum. Lepas tu kau tambah lagi. Sekarang ni kita nak pergi pula kepada bahagian kesihatan. Kesihatan. Di mana kita pergi buka di tani tu. Ada. Dia. Tanah 1000 rai dan sebagainya. Jadi kau nak pergi. Jadi we ada vision kita. Ni kita kata kita ni agak lemah ni. Kita agak lemah ni. Boleh pergi sampai situ pun berapa sakit dah. Dan beberapa halangan yang banyak tu kita ramai tak tahu. Hak ada cara tu tahulah. Supaya nak pecah otak-otak dia tu. Ada cara tu. Dia. Jadi kita hak tak cara ni tak jalan buat ni. Nyata dia. Hak ada cara tu tak tahu apa dah. Ada. Kita tak nyerah nak pecah otak-otak. Dia. Ini kerana kita ni rakyat. Kalau kerajaan tu tak ada apa lah. Kalau nak kira tu dia boleh kira banyak, dia tu boleh kira banyak. Dia kerajaan. Kemudahan ada banyak pada dia. Tapi buat apa dia tak kira kita ratik. Alhamdulillah lah kita syukur pada Ta'ala. Ada dari kalangan orang Islam, dari kalangan umat Islam kita ni, khususnya kita katakan Malaysia lah, ia ada visi yang tinggi. Jadi kita umat Islam ni kutratul wahidah. Stokor kita umat Islam ni. Hak mana ada fikiran molek ke apa, waktu baik. Ada fikiran molek waktu baik, waktu nak bina ke ummah.
binakan ummah, binakan Islam. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, satu hadis yang beri gambaran besar pada kita hadis ini. Yang kedua, Rasulullah SAW menggalakkan supaya cerita atau version itu hendaklah diperbanyakkan dan ditingkatkan tanpa mematahkan semangat dan memikir dalam lingkungan yang sempit dan rendah. Masya Allah. Dalam hadis tadi kita tengok Nabi itu menggalakkan kita supaya kita banyakkan. Idza tamanna ahadukum falyastaksir. Hendak banyak. Bagian ni, bagian tu, akak segitu, segini sebagainya. Ikutlah apa. Jadi hendaklah perbanyakkan dan ditingkatkan tanpa mematahkan semangat. Jangan patah semangat. Dan memikir dalam lingkungan yang sempit dan rendah. Sedap mikir belum dah sempit dan rendah. Fikir hak panjang, fikir hak besar, fikir hak tinggi. Gapo? Ada. Itu dia. Kita biasa dengar, syekh kita pernah katakan, kita nak Islamkan manusia seluruh Thailand. Itu vision tu. Okay. Bukan kita nak dakwah kepada Pak Thai saja tak. Ada. Nak jadi Islam Pak Thai saja. Seluruh negeri Islam. Seluruh negeri Sia. Bisa apa belaka Islam. Nak dakwah belaka. Tu tengok tu, lagi ke? Nak dakwah Pak Islam kok Pak dengar Pak nak makan ular ke apa tu. Boleh ke? Ada. Dia. Jadi kita nak ada vision tinggi. Wijau lagi. Boleh buat tu jadi kita tu. Kita nak pergi, nak teragi, kena cetak, nak buat manusia, nak tanya fikir dan sebagainya, supaya mereka itu dapat melaksanakan apa yang mana Rasulullah telah kata fal yastaksir tu. Banyak menekatkan. Hendaklah benar-benar dan bersungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana semua perkara adalah berada dalam genggamannya. Kita minta Tuhan. Kita letak vision, kita minta Tuhan. Hati kita tu banyak tawakal pada Allah Taala. Ikhlas kepada Allah Taala dan tawakal pada Allah. Bila kita tawakal pada Allah, fa hasbuh, cukup. Padailah tawakal Tuhan. Jadi kita tidaklah tawakal pada orang kaya, orang gedebe, orang besar tak. Kita minta pada Allah. Fa innahu yas'ala rabbahu. Kerana dia minta pada Tuhan dia. Semua bagian dalam dunia semua ni hak Tuhan belaka. Minta dia. Minta dia. Dia. Tu iman kita dan keyakinan kita nya. Lepas tu Tuhan bagi tu kepada orang yang mengikut sunnatullah. Orang hijau dia bagi, orang tak hijau tak bagi. Dia. Hijau dia bagi. Bila tak hijau tak bagi. Al-ajruna qadar al-amal. Upah tu qadar amal, mengikut kita hijau. Kalau kita tak sabar, mana kita kena tanya diri kita. Aku buat tak bagian ni? Aku hijau tak bagian ni? Aku tak hijau, saya tak weh. Kalau nak kira tu tak, Tuhan tu adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semua ni. Terkadang kita hijau sikit, Tuhan banyak. Kita hijau sikit, Tuhan banyak daripada kita hijau lagi. Tu ya. Hendaklah benar-benar dan bersungguh-sungguh dan meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kesemua perkara berada di dalam genggamannya. Semua lagi genggaman Tuhan belaka. Ia dapat memberi kepada siapa sahaja yang kehendaki. Tuhan boleh beri. Siapa yang kehendaki, ia boleh beri pada orang itu. Kerana dia adalah pengatur. Ni kita klik pada rububiyah lah ni. Rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Rububiyah. Tuhan yang mengatur, Tuhan pentadbir, Tuhan pemberi pada makhluknya. Dia belaka. Kita duk baca Fatihah sama Rabbil alamin tu ni dia. Duk pada Tuhan belaka. Segala perkara tu duk dalam bilik dia, dalam tadbir dia, dalam pengaturan dia. Adapun kita yang sebagai hamba-Nya adalah orang yang berusaha. Kita hamba ni orang yang buat kerja, orang yang usaha. Hak beri Tuhan. Adapun kita yang sebagai hamba-Nya adalah orang yang berusaha dan melaksanakan sesuatu mengikut rangka yang telah diilham oleh Allah Subhanahu ke dalam otak fikiran kita.
Kita nak usaha, kita buat mengikut bagaimana Allah telah beri ilham pada kita untuk buat benda tu. Kita fikir buat benda tu. Lepas tu kita kerja. Lepas tu hak berinya Allah yang beri. Hak ni besar ni. Lah mana kena klik pada Allah. Jangan klik pada makhluk. Klik pada Allah. Dan akhirnya mestilah bertawakul kepada Allah Subhanahu Wa Taala di samping berusaha yang sungguh-sungguh, yang bersungguh-sungguh. Dan janganlah seseorang itu merasai bahawa dirinya berkuasa dan mampu menjayakan apa-apa urusan dari rancangan itu. Kita akhirnya kena tawakal pada Allah. Tawakal pada Allah. Tawakal kena capur, kena buat, berusaha sungguh-sungguh. Ikil wa tawakal. Ikatkan utama tulu, lepas tu tawakal. Maknanya tawakal dia kena ada usaha. Ikil wa tawakal. Ikatlah utama tu dulu, kerana seorang mari royak ke Nabi tanya dia, ya tak utar dia yang lepas itu. Nabi kata ikil wa tawakal. Ikatkan dulu utama, tawakal pada Allah. Tak ikat itu usaha, ikat itu usaha. Jadi bila kita azam dah, maka kita usaha. Kita usaha. Tawakal pada Allah natijahnya. Kena tawakal pada Allah natijahnya. Jadi kalau tak ada usaha, tawakal buat ni pada Tuhan. Tawakal tak ada buat gapo, tu tak kena tu. Tawakal tu, hak tu kena baca tawakul, ada alih, ada alih. Tawal alih kahlam, tawakul. Tu panggil serah malah. Serah malah. Tu. Tawakul. Tawau kah sadu le tu tawakul. Hak ni panggil tawakal dengan berusaha. Ku tawakul tu serah malah. Serah dekat diri. Jadi, serah Tuhan. Tuhan boleh hakil, Tuhan tak boleh hakil. Buat kerja dak. Ada. Itu bukan. Kalau itu kita rancang dah, kita usaha, tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan seseorang itu merasai bahawa dirinya berkuasa. Seseorang jangan berasa. Jangan rasa kata diriku boleh buat. Aku mikam sama nak buat. Berkuasa dan mampu. Aku boleh buat. Menjayakan apa-apa urusan dan rancangan. Aku boleh buat. Aku debel, aku besar, aku kaya, aku ada orang ramai, aku ada kanak ramai itu ni. Hak ni tak ada ni. Ini masuk dalam takabur, masuk dalam syirik dan sebagainya. Kita serah pada Ta'ala, usaha serah pada Ta'ala. Kita buat sekuasa kita. Sekuasa kita. Buat we sungguh dulu, itu mana sekuasa. Sekuasa ni maknanya kita nak buat we sungguh. Bukan kata sekuasa tu, sekuasa gitu. Duit ada banyak kok lah pakai. Ada banyak kok lah pakai. Beri 5 kok sekuasa. Beri 5 kok. Minta bajakan sekuasa banyak ni. Kuasa ada banyak lagi lah pakai tu. 20 kok boleh beri. Tapi sekuasa. Hak ni bukan bagi sekuasa ni. Nak kata gapo lah. Dia. Jadi sekuasa ni kita buat habis track kita dulu. Tu. Itu mana sekuasa. Pas kita tak siapa lagi sekuasa kita buat tu. Dia. Kita tak erat nak buat mula lagi dah. Dia lemah nak buat mula lagi. Tu yang itu. Tak kena tu. Dan janganlah seseorang itu merasai bahawa dirinya berkuasa dan mampu menjayakan apa-apa urusan dan rancangan tersebut. Aku lebih jauh, aku ini, aku boleh buat. Jangan ni. Hal ini masuk takabur dan pula kita tu nak melampaui. Semua perkara untuk tangan Tuhan. Kita ni kena tawaduk dengan Allah Ta'ala. Kita adalah hamba, kita boleh buat sekadar ni. Hak lain itu serah pada Ta'ala lah. Inilah apa yang mana kita kuasa buat sekadar ni. Yang ketiga, manusia digalak supaya berhemah tinggi serta bersungguh. Manusia digalak untuk hemah tinggi. Kita berhemah tinggi. Jadi ada hemah tinggi. Pada perkara yang baik ni. Berusaha gigih, berusaha bersungguh dan tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjayanya.
hemah tinggi, sungguh hijau, tawakal pada Allah. Cukup. Dan bertawakal pada Allah Subhanahu untuk menjayanya. Sebaliknya, tidak diizinkan merasai lemah dalam dirinya sama sekali. Tak izin pada kita berasa lemah. Dari syariat Nabi Muhammad SAW tidak izin pada kita berasa lemah. Jangan berasa lemah. Sabda Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wala ta'jiz. Wa in asabaka syai' fala takun law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin kul qadarullahi wa ma syaa fa'al, fa inna lau taftah amal syaitan. Riwayat Muslim. Rakam 6945. Maksudnya, bersungguhlah, halabalah akan perkara yang dapat memberi manfaat pada engkau. Bersungguhlah, ihris, lobalah perkara yang bagi manfaat. Gapo perkara yang bagi manfaat, loba, bersungguh untuk dapat benda tu. Bersungguh. Perkara yang manfaat. Dan mintalah pertolongan kepada Allah, hanya jangan lupa. Wasta'in billah, nak minta tolong pada Allah. Minta sakut hati dengan Tuhan. Pocok hati dengan Tuhan dalam segala kerja kita. Dan janganlah akan merasa lemah ni. Maknanya bahasa lemah tak boleh, lemah semangat tak boleh. Nabi lari. Wala ta'jiz, jangan bahasa lemah. Kerana kita bertumpu pada Yang Maha Kuasa. Kita bertumpu pada Yang Maha Kuasa. Bukan bertumpu pada manusia, bukan bertumpu pada orang. Bertumpu pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa dia nak kuasa? Lebih pada Allah. Itu daripada iman kita. Daripada iman kita. Bila kita bertumpu situ, jangan berasa lemah. Dan jika ditimpa ke atas angka sesuatu perkara, jika timpa itu perkara kemalangan, maka jangan akan berkata, jika aku membuat sekian-sekian, tentulah. Jika berlaku kemalangan, gerecoh sikit, salah, jadi rugi dan sebagainya, tak kena dan sebagainya, jangan kita kata, kalau aku buat gitu sekian-sekiannya, jika aku membuat sekian, law an fa'altu, kalau aku buat begitu adalah sekian-sekiannya. Jadi buat kalau, dia buat kalau begitu, kalau begini, kalau begitu, kalau begini, tetapi katakanlah takdir Allah. Takdir Allah. Kalau berlaku tu, itu takdir Tuhan. Takdir Tuhan. Kalaulah perkara tu Tuhan tulis di Lauh Mahfuz, ya kejadilah perkara tu. Kalau tulis di Lauh Mahfuz, tak jadilah perkara tu. Hal ni seni. Lah ni kita tak tahu. Di Lauh Mahfuz tulis ke mana tak tahu. Kalau kita nak ni hemah, kita tinggi nak benda tu. Tapi kita tahu tulis Lauh Mahfuz lah mana. Tak? Kewajipan kitanya ialah hijau. Lah mana hijau. Lepas tu, jika berlaku gapa tu, duk hijau, lepas tu gelecah, gerebah itu ni, ingatlah, itu adalah pada Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ada. Tulis lagu tu. Sebab tu jadi lagu tu. Kalau tak tulis Mahfuz, ia tak jadi. Dia. Tetapi katakanlah takdir Allah dan apa sahaja yang ia khanaki. Takdir Allah. Dan apa sahaja Allah khanaki jadi. Kalau Allah Ta'ala khanaki wa mata sa'ila ayyasha Allah. Allah Ta'ala khanaki, kita naklah mana pun, tak siapa khanak kita. Kerana jika ini kalau itu membuka pintu amal syaitan. Kalau kita buka lau itu maknanya kalau jika ni, jadi buka pintu syaitan. Kalau buat gini, tak ada gini. Kalau buat lagu ni, tak ada lagu ni, misalnya. Jadi bila berlaku dah, kita berkalau pula tu, itu tak kena. Berlaku dah, itu adalah takdir Allah. Sikit je pergi puana, sikit je pergi belaga dengan demo. Kalau tak kona tu tak belaga. Ada. Gi salah sikit je gi lepas break, gi salah sikit, jatuhlah lubang. Kalau tak lepas break tak jatuh, ada kalau lagi. Lepas break tu itu takdir Tuhan dah. Ada. Itu sebab tu jadi. Tu sabar kalau lah. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian. Ini ada hubungan dengan akidah kita. Maka hadis ni adalah satu hadis yang beri wawasan yang tinggi pada kita untuk kita tu bersama-sama
untuk letakkan jangka jauh dalam perkara yang baik. Semoga Allah bagi pada kita serta dengan kita tu letak wawasan serta berusaha dan tawakal pada Allah. Jangan letak tawakal pada diri kita dan iktimat pada diri kita sendiri. Kita kena klik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita tu akan berjayanya. Kita tengok kalau pada peperangan Afghanistan dulu. Masa demo tu tak ada milik senjata. Milik senjata sikit saja. Berdeh pula gitu semua ya. Mereka dapat menguasai dapat mengalahkan apa dia Rusia. Dia Afghanistan. Tapi bila mereka tu menang dah dengan Rusia dan dapat ada senjata dan sebagainya, maka hati ini adalah telah berubah daripada iktimat kepada Allah kepada iktimat pada senjata dan kekuatan, maka dia pecahlah buat dia. Itu dia. Ini hasil daripada apa dia tawakal kita tu, kena tawakal pada Allah, tidak tawakal pada benda yang mana ada atas dunia ni, sama ada manusia ataupun kekuatan yang mana ada. Klik pada Allah yang maha kuasa dan maha pemilik bagi semua alam ni. Dialah yang kuasa menguruskan segala-galanya. InsyaAllah kita klik letak hati kita di situ, insyaAllah Allah akan bagi pada kita apa yang mana kita cita, insyaAllah. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana memberi masa dan juga memberi taufik kepada kita dapat kita mendengar dan juga mengikuti akan pengajian majlis ilmi kita yang pertama sebentar saat ini tu dengan baik dan dengan sempurna, dan kita harap sikit sebanyak terbekal kepada kita akan beberapa ilmu pengetahuan dan juga maklumat-maklumat, pengalaman-pengalaman untuk kita sama-sama beramal dan berpandu di dalam meneruskan akan umur selika umur yang mana diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ni, supaya kita dapat hidup dalam keadaan suasana redha ataupun keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum daripada kita mengikuti pengajian yang kedua, maka kita mari dengar sikit sebanyak iklan kepada ibu bapa kita semua, dan kita harap semua masih lagi setia bersama-sama kami yang sedang ikuti akan majlis ilmi kita ni, baik di kawasan Masjid At-Tanmiyah Jamiah Fatani kita di Kepala Batah Paramita, ataupun yang sedang ikuti melalui TV online, melalui internet, melalui radio dan sebagainya. Kita harap semua masih lagi setia dan juga berada dalam keadaan suasana bersiap sedia untuk mengikuti agenda kita seterusnya, iaitu hisah yang kedua nanti insya-Allah. Kita dengar iklan yang pertama, iaitu iklan yang berhubung dengan pihak Jamiah Fatani kita, iaitu di Serong. Dia akan mengadakan satu hari panggil hari pesta menyambut pesta kegiatan menyambut komuniti Asia ataupun Pracakum ASEAN, yang mana akan diadakan pada ni dan juga 7 bulan Kumpapan 2558 ni, iaitu minggu depan ni tepat ni dan juga tepat 7 bulan Kumpapan 2558. Jadi dalam majlis selama 2 hari ini akan diisi dengan berbagai-bagai agenda berupa pentah dan juga agenda berupa di Padang. Di antara agenda-agenda pentahnya iaitu dia akan bermula majlis pembukaannya iaitu di Hall Pecum ataupun Dewan Besar Wan Muhammad Nur Mat Taha Jamiah Fatani. Selepas itu kita akan adakan juga majlis di masjid, majlis ilmi khas diisi dengan beberapa seminar dan juga ceramah khas. Di antaranya seminar Rasulullah ikut umat Islam, ini sebagai tajuk, dan beberapa ahli fena di antaranya iaitu Dr. Kadir Sa'ad, Dr. Ibrahim Semeh, dan juga Dr. Ahmad Al-Fariti, dan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Khoya.
Dan juga ceramah khas daripada penceramah Malaysia pun ada juga di bawah tajuk mengikuti Rasulullah, tanda kasih kepada Allah. Dan juga di masjid itu diakhiri dengan ceramah daripada tuagu kita, Atikan Badi kita, Rais kita, iaitulah Dr. Ismail Lutfi kita, di bawah tajuk Muhammad Rasulullah Rahmatan lil Alamin. Itu agenda di Masjid Al-Haramain pada hari pertama tepat ni tu, selepas daripada majlis pembuka. Di lain-lain tempat, beberapa bilik mesyuarat ataupun hall percum akan diisi juga dengan berbagai-bagai pertandingan. Di antaranya iaitulah pertandingan berpidato dalam bahasa Melayu, Arab, Inggeris, pertandingan baca khutbah dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Thai. Dan juga diadakan macam lagi lah, ada pertandingan anasyid, pertandingan soal jawab agama dan sebagainya. Semua ni akan diadakan di kawasan Jamiah Fatani kita di Serung sana tu. Sementara di Padang pula dah akan diadakan perlombaan kuda dan sebagaimana pernah pada tahun 2 tahun lepas pada ni tu, ibu bapa kita boleh menyaksi pertandingan lomba kuda. Maka ibu bapa kita pada tahun ni sekali pula boleh sama-sama kita pergi. Dan 2 hari turut-turut tu, tepat ni dan juga tepat 7. Dan di dalam kawasan pesta kita ni juga diadakan berbagai-bagai pameran daripada pelajar-pelajar kita, dan juga diadakan kedai-kedai jualan daripada bagai-bagai otak, bagai-bagai keluarga tempat kita dan sebagainya. Jadi ibu bapa kita hari tu jangan lupalah, banyak tu program-program yang mana disediakan untuk isi hari pesta kegiatan menyambut komuniti ASEAN. Mahakam ni besar benar lah. Jadi ibu bapa kita boleh pergi setiap lapis orang panggil, mula daripada orang panggil adik-adik kita, anak-anak kita, dan juga sehinggalah kepada orang-orang dewasa sampai kepada orang tua. Boleh kita pergi sana, kita ada ikuti agenda-agenda yang kita sediakan. Cuma ibu bapa kita pilih sajalah nak ikuti hak mana tu. Kalau orang tua tu kita pergi kepada agenda-agenda program-program hak cara tua tu. Hak budak-budak, anak-anak kita saat ni tu, dan kita pergi kepada tempat-tempat yang disediakan kepada anak-anak kita tu. Jadi tak rugilah kali ni tu, setahun sekali kita bersama-sama bersukaria dengan kita boleh tambah ilmu pengetahuan dan juga maklumat dalam pesta menyambut kegiatan menyambut komuniti ASEAN di Jamiah Fatani di Kampung Serung tu. Tempat ni dan juga tempat 7, 2 hari turut-turut. Dan yang kedua, kita